Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hadirin para pendakwah sekalian, sesi perjumpaan khas ini adalah untuk berbuka puasa dan mengeratkan hubungan di antara Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang di-Pertua Pergi Kebangsaan bersama isteri Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, bersama para pendakwah dari seluruh negara. Para pendakwah yang dijemput adalah terdiri dari kalangan pendakwah yang datang dari latar belakang serta pengalaman yang berbeza. Bagi meneruskan sesi perjumpaan khas ini, Pihak Majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kehormat Pergi Kebangsaan, untuk menyampaikan ucapan alwan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat bahagia, yang kita semua kasih Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan yang amat bahagia Tun Dr. Siti Hasmah yang tak asing lagi bagi kita. Dan kita bukan saja hari ini, sampai bila-bila pun kita akan mendoakan kebahagiaan kepada yang amat bahagia berdua. Mudah-mudahan sentiasa ada dalam sihat. Sebenarnya majlis ini majlis yang formal lah. Kerana saya perlu menyatakan hakikat di sebalik perjumpaan ini. Yang Amat Bahagia Tun telah berkali-kali meminta supaya diadakan satu perjumpaan khas bersama dengan pendakwah di kalangan warga Perkim yang terlibat dengan kerja-kerja di lapangan. Kerana Yang Bahagia Tun ingin berkongsi pengalaman dan mungkin kalau ada masa mendengar pengalaman. Sebelum ini di Perkim, perjumpaan Yang Bahagia Tun adalah dengan pegawai dan kaki tangan serta ahli majlis kebangsaan. Tapi hari ini khusus bersama pendakwah, walaupun masa pendek, tapi insya-Allah kita akan dapat gunakan masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya, iaitu di bulan yang berkat ini. Saya ingin menyatakan juga bahawa dalam satu kuliah bulanan di Perkim yang terakhir minggu lepas, seorang profesor yang telah dijemput memberi syarahan menyatakan dalam kuliahnya bahawa expansion of Islam dalam dunia hari ini sebenarnya dalam satu kajian yang dibuat adalah kerana mereka tertarik dengan Al-Quran. Itu menjadi trust, dan ini dinyatakan oleh profesor yang berkenaan yang telah membuat kajian, iaitu kekuatan Islam sebenarnya rupanya benarlah seperti yang selama ini kita diberitahu bahawa Quran itu satu mukjizat. Dan untuk pengetahuan para pendakwah sekalian yang mewakili ramai lagi warga pendakwah di kawasan masing-masing, Yang Amat Bahagia Tun telah berkali-kali menyatakan dalam beberapa sesi di Perkim ini tentang pentingnya Al-Quran. Kerana, minta maaf saya Tun kalau saya tersilap, beliau bimbang kalau sekiranya ada salah tanggapan kalau Muslim terpisah daripada sumber asal Islam akibat daripada pendekatan-pendekatan yang ada kalanya berlaku berubah fokus. Mereka tidak fokus pada apakah yang terkandung dalam Al-Quran, tapi mereka cenderung perlahan-lahan kepada ritual. Maka akhirnya Yang Bahagia Tun terbimbang kalau orang Islam terperangkap dengan ritual lebih daripada apa yang terkandung dalam Islam sendiri. Itu yang disebut oleh Tun beberapa kali. Tapi bila saya mendengar ucapan Tuan daripada profesor yang berkenaan, saya rasa ada persamaan. Kerana kita dapati perkembangan Islam di negara-negara yang maju nampaknya makin hebat. Kerana itulah kita dimusuhi. Tapi mereka memeluk agama Islam, mengikut kajian itu, bukan kerana, not because of the behavior of the Muslims, tapi kerana ajaran yang terkandung dalam Al-Quran.
Maka sebab itu, oleh kerana ucapan saya ini bukanlah ceramah Tun, tapi saya nak menyatakan kenapa tergerak di hati Tun untuk berjumpa dengan pendakwah. Saya fikir ada mesej, ada perkara yang penting yang perlu dikongsikan. Dan bersama kita hari ini, Tun, minta maaflah kerana yang daripada Sabah last minute, iaitu badan gabungan kita Sabah last minute tak dapat datang, ada sebab-sebab teknikal. Dan begitu juga daripada Sarawak, iaitu hikmah, dan kita akan aturkan perjumpaan kemudian. Jadi saya tak nak ambil masa banyak. Terima kasih kepada Tun. Dan minggu ini sebenarnya minggu Tun berdua dengan Perkim, kerana lepas hari ini 5 hari lagi satu sesi yang lain pula, antara Tun dan Tun Siti, Dr. Siti dengan Perkim juga, iaitu Iftar Ramadan yang kita buat pada setiap tahun, kecuali 2 tahun yang lepas akibat daripada pandemik yang berlaku dalam negara kita. Jadi minggu ini sebenarnya adalah minggu Perkim bagi Tun. Jadi saya fikir kita tak ragu lagi bahawa Tun dengan Perkim ni, saya rasa Tun macam tak dapat dipisahkan lagi dah. Jadi kita harap yang bagi Tun akan terus sihat untuk pimpin kita dan beri panduan, kerana pengalaman yang ada pada beliau saya fikir susah untuk kita tandingi. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Yusuf Nur, yang berbahagia para pendakwah, Perkim, hadirin sekalian. Saya percaya bahawa Perkim ini ditubuh dengan di antara tugasnya ialah berdakwah. Dan saya sudah jadi yang Ketua Perkim sekian lama, tapi saya tak tahu apa yang terjadi dalam usaha kita berdakwah ini. Sama ada dia berkesan, tidak berkesan, cara-cara pendekatan kita dan sebagainya. Kita tahu bahawa agama Islam berkembang dengan pesatnya pada tahun-tahun awalan, daripada negara Cina sehingga ke Spanyol, agama Islam berkembang. Tetapi sekarang ini, walaupun ada orang yang memeluk agama Islam, tetapi tidaklah ramai. Dan kita dapati pula orang Islam sekarang ini tertindas oleh orang lain kerana sebab-sebab tertentu. Jadi kita tertanya-tanya, kenapa agama Islam sekarang ini menghadapi nasib yang tidak baik seperti dahulu? Mungkin kerana kefahaman berkenaan dengan ajaran Islam ini tidak menyeluruh, bukan saja di kalangan orang bukan Islam, tetapi mungkin di kalangan orang Islam juga tidak sepenuhnya. Sebab itu saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh pendakwah dalam Perkim. Kerana kita hidup dalam sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada berbagai agama. 60% terdiri daripada orang Islam, yang lainnya adalah penganut agama-agama lain. Walaupun kita duduk dekat dengan mereka, mereka tidak menerima ajaran Islam seperti yang berlaku di zaman dahulu. Kenapa di zaman dahulu ramai orang yang menerima ajaran Islam? Sebabnya, pada pendapat saya lah, sebabnya kerana orang Islam dilihat sebagai orang yang berjaya dalam segala-galanya. Sudah tentu berjaya dalam peperangan umpamanya. Untuk mempertahankan umat Islam, negara-negara Islam, orang Islam mampu mempertahankan umat Islam. Dan ini menyebabkan orang lain kagum
dengan agama Islam yang begitu kuat pegangan penganutnya sehingga mereka bersedia untuk korban nyawa pun untuk mempertahankan agama Islam. Kita dengar cerita berkenaan dengan kenapa orang Korea terima agama Islam. Sebabnya ialah dalam perang antara Amerika dengan negara China di waktu Korea tamat peperangan di Korea. Peperangan itu melibatkan askar-askar daripada Turki ataupun Turki sekarang ni. Askar-askar ini dilihat oleh orang Korea begitu sekali berani mempertahankan, berperang, dan bukan saja berani, tetapi mereka juga apabila datang masa untuk sembahyang, mereka sembahyang. Apabila mereka terselamat, mereka sembahyang. Tetapi mereka tak segan-segan mempertahankan pasukan mereka, orang Islam. Jadi nampak seolah-olah orang yang beragama Islam ini menjadi begitu berani, dan mereka tidak takut. Di masa yang sama mereka tidak meninggal ajaran Islam. Sebab tu orang Korea selepas itu ramai yang memeluk agama Islam, dan saya berkenalan dengan mereka. Mereka datang ke sini, mereka lihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam, dan mereka berpendapat bahawa ini adalah sahabat kepada mereka, orang di Malaysia ini. Jadi jelas sekali sikap yang ditunjuk oleh askar-askar Turki ini menyebabkan orang lain bukan beragama Islam menerima bahawa ajaran Islam ini memberi kekuatan dan semangat kepada penganut agama Islam, sehingga mereka sanggup mempertahankan umat Islam. Dan kalau mereka terdedah kepada serangan sehingga mereka mungkin terbunuh, mereka tidak takut dengan nasib yang buruk yang akan timpa mereka. Itu yang menyebabkan ramai daripada orang Korea memilih memeluk agama Islam. Dan sekarang kalau kita pergi ke Seoul, terdapat sebuah masjid di atas bukit yang tinggi, bukan main cantik lagi, yang dibina oleh orang Korea yang telah menerima agama Islam. Mereka melihat bahawa orang yang menganut agama Islam ini adalah orang yang berani, orang yang berjaya. Kalau kita lihat sejarah Islam, kita dapati bahawa negara-negara Islam dahulu begitu kuat sekali, begitu mampu mempertahankan agama Islam, dan tidak ada siapa yang menghinakan agama Islam. Sebab itulah ramai yang memeluk agama Islam, berjuta-juta memeluk agama Islam, termasuk orang yang bermusuh dengan orang Islam. Jadi kejayaan sifat yang ada kepada orang Islam menjadi satu penarik untuk mengembangkan ajaran Islam. Kalau kita dapati orang Islam itu adalah orang yang baik, orang yang berani, orang yang bertimbang rasa, maka mereka tertarik dengan orang ini, dan mereka ikat sifat yang ada kepada orang Islam ini sebagai sebahagian daripada ajaran Islam. Tetapi di zaman ini kita dapati orang Islam sesama orang Islam berperang, membunuh sesama sendiri, dan kita dapati ramai orang yang menghinakan agama Islam dan orang Islam, sehingga ada yang berkata bahawa Islam ini agama pengganas, kerana berlaku banyak peristiwa-peristiwa yang mana orang Islam terlibat dengan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.
Umpamanya agama Islam melarang kita daripada membunuh. Bukan saja orang Islam, membunuh orang bukan Islam pun salah. Tapi kita lihat orang Islam ikat bom di badan, letupkan bom sehingga ramai orang mati. Kadang-kala orang itu bukan Islam, tetapi ada kalanya orang Islam juga mengalami nasib yang sama. Seperti kita tahu baru-baru ini di sebuah negara Islam, sementara di Pakistan umpamanya, orang sedang sembahyang, datang satu orang letupkan diri dia dan 50 orang mati. Ini bukan Islam, kerana kita tak boleh bunuh diri. Kita dilarang membunuh diri. Mengikat bom di badan, lepas itu meletupkan bom, bermakna kita bunuh diri. Itu berdosa, salah. Tak mungkin kita ke syurga kerana buat demikian. Tetapi demikianlah fahaman mereka, bahawa mereka membuat sesuatu yang kononnya untuk agama Islam. Dan membunuh, itu juga salah. Bila dia letupkan badan dia, 50 orang mati, orang tengah sembahyang. Itu bermakna dia membunuh 50 orang. Dan itu salah daripada ajaran Islam. Tetapi itulah yang berlaku sekarang ini, kerana mungkin kerana kefahaman kita berkenaan dengan ajaran Islam itu tidak tepat, tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. Dan banyak lagi lah yang boleh kita cerita. Ada orang yang susah hidup di negara mereka, berhijrah dan tinggal di negara asing, negara orang bukan Islam, tetapi di sana mereka bukan berterima kasih kepada tuan rumah. Sebaliknya mereka di sana juga meletupkan bom dan ramailah orang bukan Islam yang terbunuh kerana perbuatan mereka. Apakah ini suruhan agama Islam? Tetapi nampak mereka berbangga, kononnya ini menunjuk betapa kuatnya pegangan mereka kepada agama Islam. Saya berpendapat bahawa banyak sudah penyelewengan yang berlaku yang menyebabkan orang pandang rendah kepada agama Islam. Dan kita perlu kembali negara Islam, orang Islam kepada agama. Agama tidak menyuruh kita membunuh, tidak menyuruh kita letup diri kita, bunuh diri kita. Banyak yang dilakukan oleh kita tak disuruh. Selain daripada itu, kita juga dapati dalam berdakwah oleh kita tidak tunjuk kejayaan orang Islam. Kita kena tunjuk kejayaan orang Islam. Kerana dahulu apabila orang memeluk agama Islam, sebabnya mereka lihat tamadun Islam itu adalah satu tamadun yang special, yang menjadikan orang Islam orang yang berjaya. Sebab itu memanglah naluri manusia, dia lebih suka kepada orang yang berjaya daripada orang yang gagal. Takkan kita nak ikut orang yang gagal, orang yang kalah. Kita nak ikut orang yang menang, orang yang berjaya. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita dalam mendakwah, menunjuk bahawa orang yang menganuti agama Islam berjaya. Berjaya bukan saja daripada segi agama, tetapi dalam segi perniagaan, perusahaan, dalam segi pembentukan teknologi yang baru. Semua ini kalau kita berjaya, saya fikir orang lain akan lihat, tengok orang Islam begitu berjaya sekali. Sebab itu saya tertanya-tanya sama ada kita apabila kita berdakwah, kita tentukan cara kita berdakwah itu menarik. Saya tak tahulah. Sebab itu saya nak tanya, kalau kita
tunjuk orang yang berdakwah itu adalah orang yang miskin, tak nampak, pakaian pun tak elok, nampak dia orang yang gagal. Dia pergi jumpa dengan orang yang berjaya dan cuba mengembangkan ajaran Islam di kalangan orang yang berjaya. Saya tak fikir orang yang berjaya akan ikut orang yang gagal. Sebaliknya, orang yang berjaya, orang yang gagal ikut orang yang berjaya. Sebab tu umat Islam mesti berjaya. Berjaya dalam semua segi. Daripada segi perniagaan, perusahaan, daripada segi penguasaan, ilmu. Bukan ilmu agama saja, ilmu lain juga. Kalau mereka mempunyai ilmu yang tinggi, saya yakin orang lain akan turut mereka. Sebab itu saya berpendapat bahawa pendakwah kita perlu kaji balik cara kita berdakwah. Betulkah kita buat? Kerana saya khawatir, saya berpendapat bahawa banyak ajaran Islam kita ketepikan dan kita buat benda yang dilarang. Seperti membunuh diri, itu dilarang, tapi kita buat. Sebab itu agama Islam dianggap buruk, agama teroris dan sebagainya. Kalau kita patuh kepada ajaran Islam, kita tak akan bunuh diri, tak akan bunuh orang tanpa sebab. Kita boleh pertahankan diri kita kalau diserang, tetapi membunuh orang yang tak berdosa, saya fikir itu bukan ajaran Islam. Saya tengok gambar pemuda Islam dibunuh oleh orang Islam. Dia menjerit, meminta supaya dia adalah orang Islam, minta diselamatkan, tapi ditembak dan ditolak masuk dalam laut. Itu ajaran Islam. Apa jadi kepada Islam apabila orang bukan Islam melihat perbuatan ini? Itu bukan sama sekali ajaran Islam. Sebab itu kita mesti tunjuk Islam ini adalah bangsa, orang yang berjaya. Orang yang anuti agama Islam berjaya. Dan bukan saja berjaya, mereka mempunyai sifat yang baik. Tolong-menolong, bersih. Umpamanya, kalau kita dirikan sekolah, hospital dan sebagainya, dengan duit kita sendiri kerana kita berjaya, itu menarik. Bukan nak dia terima agama Islam, tidak, menunjuk kebaikan orang Islam. Kalau kita tunjuk kebaikan orang Islam, saya yakin orang bukan Islam lebih mudah terima. Kalau kita cuma berkata kepada orang bukan Islam, kita kata kepada mereka, kalau masuk Islam, pergi syurga. Kalau tak masuk, pergi neraka. Dia konsep syurga neraka benda tak faham. Pergi cerita kat dia macam tu, dia kata lebih baik lagi dia tak masuk Islam, tak ada nak kena pergi neraka. Jadi cara kita mendekatkan orang yang bukan Islam ini untuk membukti kebaikan Islam, mestilah ditunjuk secara jelas. Bukan hanya dengan soal di akhirat, soal di dunia ini pun penting. Jangan lupa bahawa dalam Islam kita diperingat dalam Al-Quran bahawa kita juga mempunyai bahagian kita di dunia. Kita ada bahagian dalam dunia. Bukan ada guru-guru agama, ada budak-budak bagi tahu kepada saya, guru dia kata, dunia ini untuk orang kafir, orang Islam akan berjaya di akhirat. Betulkah? Takkan dunia Tuhan jadikan dunia ini untuk orang kafir saja? Orang Islam tak ada bahagian. Dalam Quran disebut, kita tak boleh lupa akan bahagian kita di dunia. Dan bahagian kita, kalau kita ambil, kita jadi orang yang berjaya,
kita juga boleh ada duit yang banyak, kerana kita disuruh sedekah, kita suruh buat khairat itu dan ini. Kalau kita miskin, takkan boleh kita amalkan cara-cara itu. Kita disuruh oleh agama kita bersedekah. Kalau kita tak ada duit, kita minta sedekah lah, bukan kita bagi sedekah. Siapa yang dapat pahala? Yang terima sedekah ataupun yang bagi sedekah? Yang dapat pahala ialah orang yang bagi sedekah. Kalau orang itu miskin, sepanjang masa meminta-minta daripada orang, dia tak dapat pahala. Jadi benar banyak macam ni perlu kita faham, dan kita ikut ajaran seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Quran mendapat banyak panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Quran ada satu aja. Kitab ada banyak. Ada kitab untuk daripada ustaz itu, daripada ulama ini, daripada imam itu, dan pendapat mereka berbeza-beza. Kadang-kadang berbeza terlalu sangat sehingga kita berpuak-puak. Ada yang ikut ustaz ini, ada yang ikut imam itu, sampai ke tahap kita bermusuh dan membunuh. Di zaman Nabi tak ada Syiah, tak ada Sunni. Tapi sekarang ni ada. Kalau kita tengok di Pakistan umpamanya, berperang tak berhenti-berhenti. 1400 tahun mereka jumpa saja nak bunuh. Dia kata orang ini bukan Islam. Orang Islam ni bukan susah nak jadi Islam. Bila kita Islamkan satu-satu orang, cuma kita minta dia ikut kita ucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja dia jadi Islam. Dan untuk kita nak tuduh dia bukan Islam, tak ada hak. Melainkan kalau dia pergi sembah tokong apa, barulah boleh kita kata dia dah tinggal Islam. Tetapi orang yang tak buat apa pun salah, dia sembahyang, dia puasa, dia berkeluar zakat, dia buat kerja haji, dia mengucap, tiba-tiba orang kata, oh, ini bukan Islam, ataupun Islam dia tu tak berapa cukup dan kita boleh bunuh dia. Saya tak nampak dalam Quran. Saya baca Quran dalam bahasa Melayu supaya saya faham. Saya khatam Quran masa umur 12 tahun, tapi saya tak faham dia dalam bahasa Arab. Saya baca dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris, dan saya buat bandingan. Saya dapati bahawa banyak ajaran dalam Quran itu kalau kita turut, kita jadi manusia yang baik. Tapi kita tak turut. Dia berkata kepada kita, Quran kata, apabila kamu hukumlah dengan adil. Kita kadang-kadang tak adil. Kerap kali tak adil. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kita mesti adil apabila kita hukum. Cara kita hukum tu lain. Orang Islam seronoklah nak dapat 4 orang saksi dan sebagainya. Tapi nak dapat 4 orang saksi apabila kita lakukan satu jenayah bukanlah mudah. Tetapi dalam Quran tak payah 4 saksi. Hanya kerana baju Yusuf koyak di belakang, dalam Quran dia kata yang mengejar Yusuf ialah Zulaikha. Tak ada 4 saksi. Jadi apa yang dikenali sebagai circumstantial evidence diterima dalam Quran. Bukan nak 4 orang saksi. Mana nak dapat 4 orang saksi selalu. Sebab itu dalam kita berdakwah, kita kena tentukan pendakwah kita itu ternampak orang yang berjaya, orang yang faham agama Islam, bukan ikut
syekh itu syekh ini, tapi ikut Al-Quran. Sebab itu saya fikir, saya nak tahulah, tapi mungkin malam ini tak ada masa nak tahu semua. Saya minta kalau boleh kita ada majlis bincang sesama kita tentang mendakwah, supaya kita dapat melakukan dakwah yang berkesan, yang bukan kerana kita nak burukkan agama lain apa semua, tak, tetapi nak tunjuk kebaikan agama Islam, kebaikan orang Islam, timbang rasa mereka dan prihatin mereka. Bila kita tunjuk kebaikan kita, itu adalah kesan dakwah yang terbaik sekali. Kalau kita tunjuk kita bengis, nak marah kat orang, nak bunuh orang, saya tak fikir orang akan mudah terima agama Islam. Sebaliknya, setakat yang saya tahu lah, yang saya baca dalam Quran, agama Islam bukan agama yang bengis, agama yang baik, yang memberi banyak peluang kepada kita mengampun dan sebagainya. Tetapi kita sonok sangat nak potong kepala orang, nak potong tangan. Bukan disuruh itu. Ada sebab-sebab tertentu baru kita boleh lakukan hukuman yang begitu berat. Agama Islam tak potong semua tangan orang. Kalau dia dah tak boleh nak buat lain dah, barulah kita timbang. Nak bunuh orang pun bukan disebut dalam agama Islam kita bunuh orang itu, bunuh orang ini, tak boleh. Tapi ada masanya yang mengikut keadilan kita terpaksa bertindak. Jadi inilah sebabnya yang saya minta nak jumpa dengan pendakwah-pendakwah. Mereka tidak pilih agama Islam. Yang pilih agama Islam adalah orang yang bernasib baik, berjumpa dengan kawan beragama Islam, dan kawan itu adalah orang yang baik, maka tertariklah mereka kepada agama Islam. Itulah sebabnya yang saya minta nak jumpa dengan pendakwah. Tapi pada malam ni kita nak ada buka puasa apa semua. Kepada para pendakwah, sekiranya ada ingin berkongsikan pengalaman dan sebagainya, yang bagi itu telah pun berada di hadapan kita, bolehlah berinteraksi bersama dengan beliau. Silakan. Saya sangat setuju dan amat menyentuh dengan apa yang Tun katakan tadi. Pendakwah agamawan celup, sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ulama. So di mana dia punya foundation, di mana dia punya akhlak, di mana dia punya pembawakan, di mana dia punya hujah. Sebab agama Islam adalah agama dibina di atas hujah. Saya selepas masuk Islam join dengan pelbagai NGO, Hidayah Center, MRM, MECMA dan sebagainya. Memang buka mata, memang meluaskan pengalaman diri saya lah. Dan memang kita perlu fikir macam mana cara kita nak menjayakan diri. Bukanlah seperti mana kita kata nak jaya setakat material saja, tapi kita menampakkan izah tu. Kalau tanya kawan-kawan yang bukan Melayu, mereka akan tersentuh dengan akhlak orang Melayu. Tapi what's the next step? Macam mana biar orang kenal lagi apa itu agama Islam? Dan manusia ni adalah makhluk yang memang penuh dengan emosi. Kita hujah macam mana pun, kalau dia nampak benda negatif, dia takkan terima. Melainkan dia memang nak paksa diri terima agama Islam. So kita kena banyak lagi muhasabah diri, mula dengan tarbiyah sampai ke dakwah, sehingga ada zahirkan izah supaya Islam tu nampak adalah agama elok. Sebab kalau sesuatu benda yang teruk dia di-package dengan elok, orang akan ingat benda dia elok. Tapi kalau sesuatu benda yang yang baik tapi dia packaging dia teruk, orang ingat benda tu teruk. Ini adalah dunia persepsi, ini adalah dunia image. Kita nak selari dengan aliran tu, ini aliran perdana. Kita kena package kita bukan tak boleh, tapi kita nak tune balik pemikiran kita ke tak. Sekian sahaja dari saya, insya-Allah. Apa yang saya lihat dari sisi dakwah seperti yang diharapkan, dan saya berada di sisi Perkim daripada tahun 2003.
Memang Perkim banyak kejayaan dalam medan dakwah. Itu yang membuat saya lagi ceria, lagi bahagia berada di sisi Perkim, yang tidak menyisihkan keberadaan saya di sisi Perkim. Terima kasih banyak-banyak kepada Perkim. Pengalaman dakwah yang saya jalani adalah satu pengalaman yang kadang-kadang mengerikan. Mengeri artinya kita ada ilmu untuk nak disampaikan, kerana antara ilmu akademik yang kita nak sampaikan kepada hati-hati manusia, manusia dah lebih dulu laju untuk dicelarukan dengan penyampaian yang menghiburkan sehingga mengkaburkan isi yang nak didapatkan. Artinya dakwah ini adalah satu yang asas dia seperti disebut-sebut tadi adalah dia kena berasaskan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hati hasan. Kita kena bercakap dan kena memberikan harapan yang membahagiakan kepada setiap orang yang ada. Seperti yang sahabat cakap tadi, bahawa pendakwah-pendakwah yang ada hari ini, mungkin yang ada di sini adalah tidak termasuk daripada kalangan itu. Banyak pendakwah-pendakwah yang hanya sebagai brand pendakwah, tapi ilmu untuk berdakwah itu adalah masih lagi bermasalah. Bukan tidak ada, tapi masih bermasalah. Bermasalah artinya dah lebih untuk menunjukkan laluan dakwah kepada populariti. Kemudian siapa yang ramai pengikut, mereka adalah yang lebih penyampaian yang dianggap lebih berkualiti. Sehingga orang-orang yang ada yang nak menyampaikan sesuatu ilmu yang diperlukan oleh hati-hati mereka yang mencari adalah dah menyempitkan keadaan itu. Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan bagi kami untuk menjalankan tugas dakwah yang seperti diharapkan. Tetapi yang nak diberitahu adalah dakwah yang kembali kepada Al-Quran, dan Al-Quran yang dipaham dengan pengetahuan itu adalah perlu dipertajamkan dan perlu dipegang teguh dan perlu dipertanggungjawabkan kepada semua kita sebagai orang Islam, terutama sekali adalah sebagai pendakwah-pendakwah yang telah menjalankan tugas dakwah dengan begitu cemerlang. Walaupun tidak terbilang, tapi kecemerlangan itu mesti telah dikantongi oleh mereka-mereka yang berada di sini pada petang ini. Dan yang seterusnya adalah yang saya nak melihat satu keadaan dakwah ini adalah dah lebih kepada terikat kepada materialistik, ya, lebih kepada materialistik, di mana kadang-kadang kalau yang dibayar mahal mereka adalah akan ramai yang pengikutnya, tapi kalau yang dibayar murah adalah mereka yang dianggap tidak ada apa-apa faedah yang dia akan didapatkan. Mungkin ini jugalah yang dikatakan oleh yang tersampaikan tadi, kita kena ikuti gerak laluan yang berjaya, ya, gerak laluan orang-orang berjaya. Tapi pada pendakwah, para pendakwah sekarang ini adalah orang-orang yang berjaya, cuma berjaya pada posisi dan kapasiti masing-masing yang Allah kurniakan kepada mereka. Cuma untuk nak dikatakan berjaya dari segi kebendaan adalah bergantung kepada siapa mereka dan macam mana cara mereka. Kejayaan itu adalah dapat mereka rasakan. Apa yang saya nak simpulkan adalah tugas dakwah ini adalah bukan tugas yang boleh dibuat secara cincai, tapi tugas dakwah ini adalah kena dirancang dan kena dipilih orang-orang yang bertanggungjawab, yang boleh menyampaikan kaedah-kaedah dakwah yang tepat. Seperti yang Tuan sampaikan tadi, adalah kaedah-kaedah dakwah yang tepat, dan Perkim telah tengah dan akan meneruskan pencarian jejak-jejak bakat-bakat pendakwah yang berbakat dan boleh menyampaikan dakwah yang paling tepat, walaupun sekarang ini dah tepat, tapi insya-Allah Perkim akan berjaya menempatkan posisi-posisi dakwah yang paling tepat, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih memberi kita keinsafan kita ialah kita melakukan ibadah. Apa yang kita buat ini, kalau seboleh-boleh kita mencapai ke peringkat di mana setiap yang kita buat itu dapat pahala. Subhanallah. Jadi artinya amar ma'ruf nahi munkar itu kita patut. Subhanallah. Dalam dari segi ilmu tasawuf ini. Jadi tasawuf ini adalah adab dan akhlak. Jadi ramailah saya punya cousin saya ini yang masih lagi Kristian ini, sampai dalam saya setiap kali saya ceramah saya upload dalam saya punya Facebook. Dan alhamdulillah ramai yang saudara-saudara saya yang bukan Kristian
Diorang suka mempelajari ini agama Islam. Rupa-rupanya diorang tidak membaca ini Al-Quran ini dan tafsir Al-Quran ini. Bagaimana diorang mengatakan bahwa agama ini saja yang diridhoi. Inna dina indallahi Islam. Dia tidak mencari macam itu. Apa yang dia cari ialah seorang insan yang humble. Rupanya tuan-tuan, orang kawan-kawan kita yang bukan agama Islam adalah lebih humble daripada kita. Macam mana kita menunjukkan kita ini agama Islam, yang inna dina indallahi Islam, kita ini Islam yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan dari segi pembawaan kita, ada yang dari agama lain lagi humble daripada kita. Jadi itu yang satu indikator yang kita akan hadapi, our challenges kita apabila dalam kita pendakwah. Jadi saya fikir sharing dengan para pendakwah ini bahwa yang penting bagi kita ini ialah ihsan itu sahaja pun kalau kita ikut dia ihsan sebagai seorang insan, apalagi seorang Muslim, dah boleh cukup untuk kita melakukan dakwah kepada kawan-kawan kita, dari khususnya di agama yang lain. Sebab apabila kita humble daripada mereka dan kita dengan bukan saja dengan karakter kita, pembawaan kita, ucapan kita, lemah lembut kita, dengan kita punya dakwah, pertuturan kita, subhanallah, mereka akan suka dengan kita, berkawan dengan kita, dan suka dengan kita, dan orang akan tertarik dengan kita, subhanallah. Jadi alhamdulillah, mungkin kawan-kawan rekan-rekan yang pendakwah ini pun sudah mengalami apa yang saya alami, bahwa yang penting bagi kita sebagai seorang pendakwah adalah mesti kita punya diri kita, dalaman kita mestilah seorang yang ihsan, bermana kita memikirkan bahwa apa yang kita lakukan ialah kita mendapat pahala. Jadi artinya kita sekali-sekali kita tidak akan melakukan nahi mungkar. Kita tidak akan melakukan dosa walau sekecil-kecil sekalipun. Amin ya rabbil alamin. Dan begitu sajalah yang saya dapat kongsikan pada kawan rekan pendakwah. Mudah-mudahan kita teruskan. Kadang saya tujukan kepada diri saya sendiri, jangan cepat putus asa. Orang bilang kadang-kadang ada juga yang mencoba-coba dengan kita, subhanallah. Jadi itu cabaran kita, dan kalau kita dapat menegakkan kita punya pendakwah sebagai mempunyai ihsan di dalam diri kita, insyaallah kita akan menarik lebih ramai lagi yang bukan agama Islam untuk tertarik dengan kita, dan seterusnya tertarik dengan agama Islam. Amin ya rabbil alamin. Apa yang selalu saya minta kepada pendakwah Cina, khususnya daripada Makmah, ialah sebab kita Makmah ni ada 21 cawangan, dan alhamdulillah kita juga adalah ahli gabungan dalam Perkim, dan kita telah seiring membesar bersama Perkim menjadi bapa kita. Apa yang kita perhatikan bahawa ialah kita mestilah menjadi orang berjaya, dan saya selalu pesan supaya setiap pendakwah itu, we have to be somebody. If you are not somebody, who is going to look at you? Saya kata kalau kita bukan somebody, bukan orang berjaya lah maksud dia, maka kalau kita menjalankan dakwah, orang tak pandang kita. Bila orang tak pandang kita, macam mana dakwah kita berkesan? Yang itu yang saya pesan, dan saya harap semua pendakwah itu mesti menonjolkan diri, bukan riak, tapi tonjolkan diri bahawa kita mestilah seorang yang berjaya, dan kita jangan berjaya sebagai seorang yang bongkak. Kita berjaya sebagai seorang yang berakhlak, yang mulia dipandangkan masyarakat. Apatah lagi kalau kita berdepan dengan masyarakat yang non-Muslim. Masyarakat, sebab kita punya da'i ialah masyarakat yang bukan Islam, banyak kepada Makmah. Sebab Makmah tugas dia adalah untuk menunjukkan Islam ni hebat. Dan kalau Islam itu nampak hebat, mestilah daripada orang dia, sebab mereka tak lihat Quran, mereka tak baca Quran, mereka melihat kepada orang-orang yang Cina Muslim contohnya,
Dan kepada kita yang Islam, kita mesti tunjuk kita hebat. Dan saya ingat lagi saudara Robert Tah, dalam awal-awal di Islam, kita berhadapan dengan cabaran paling besar. Saya minta maaf, saya minta izin untuk cerita ya. Sebab saya berhadapan dengan ibu dia yang bertentang habis-habisan dia masuk Islam. Dan kita jenuh nak cerita kepada mak dia bahawa Robert ni insya-Allah bila dia nanti akan berjaya. Saya gunakan konsep berjaya juga. Saya kata lepas ni dia akan graduate, lepas graduate dia akan sambung master dan dia akan menjadi lebih tinggi lagi kedudukan dia dalam masyarakat. Dan alhamdulillah, saya rasa terbukti dia seorang berjaya hari ini dan ibu dia adalah menerima sebaik mungkin dia sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Ini merupakan satu bukti bahawa konsep kejayaan orang Islam itu menjadi tarikan kepada orang lain untuk tertarik kepada Islam. Dan saya dimaklumkan bahawa maknya juga telah menerima Islam. Alhamdulillah. Setelah melihat kejayaan anaknya. Dan kita kalau boleh, insya-Allah, kalau dapat kita menunjukkan kejayaan orang Islam tu nampak berjaya, maka insya-Allah orang akan ikut kita. Dan saya memang sangat-sangat berharap bahawa peristiwa atau kejadian ini berlaku pada semua pendakwa itu sendiri. Saya juga ingin memfokuskan pada satu hasil kajian yang telah dibuat oleh Makmal bersama dengan UKM. Belum selesai lagi, tapi tadi ada disebut oleh brother Robert Tah tadi, bahawa dalam kajian yang dijalankan kepada 3 kumpulan masyarakat Cina bukan Islam dan Cina Islam. Ada 2 grup. Pertamanya di Lembah Kelang, kita buat focus group discussion. Kemudian satu lagi grup di Ipoh, Perak, dan satu lagi grup di Pulau Pinang. 3 kawasan yang memang banyak penduduk Cina yang bukan Islam. Di situ kita kumpul data kita. Daripada data kita kumpul, kita dapati malangnya persepsi kepada Islam itu tidak menarik. Dia kata Islam itu pengganas, macam Tun sebutkan tadi. Orang Cina masih kata Islam itu menakutkan. Orang Cina masih kata, orang Cina bukan Islam lah, maksud saya. Mereka masih kata Islam ni agama yang eksklusif. Kalau dalam konteks Sabah, Islam itu dikatakan agama orang Bajau. Bahkan, betul bahkan? Dan di Semenanjung, orang Cina kata ini agama Melayu. So sampai bila kita nak pecahkan tembok persepsi yang negatif ini, supaya Islam itu perlu dilihat sebagai agama universal yang inklusif kepada semua manusia. Dan itu adalah tugas tanggungjawab pendakwah juga. Pendakwah perlu menunjukkan bahawa dia membawa Islam yang universal, yang tidak terikat dengan mana-mana bangsa, dan dia adalah untuk keseluruhan manusia. Sebab itu dalam Quran pun sebut ya ayyuhallazina amanu, itu ayat-ayat untuk orang beriman khusus, tetapi ada juga ayat-ayat ya ayyuhan nas, yang mana ayat ditujukan kepada seluruh manusia. Dan pendekatan yang kita bawa untuk menarik orang kepada Islam ialah pendekatan mesti serupa dengan pendekatan yang sebagaimana Rasulullah buat. Jangan orang itu bawa nak kenal Islam, dia kata ini haram, itu haram, ini tak boleh buat, semua tak boleh buat. Kan? Takutlah. Habis aku masuk Islam ni semua tak boleh buat, aku nak buat apa? Semua tak boleh buat haram. Contohnya, saya ambil contoh seorang yang memang minum arak hari-hari. Memang haram, tapi kita tidak boleh terus stop dia directly. Hari ini Islam, esok dia masih ada ketagihan kan, untuk minum. So kita buat jadual perancangan untuk dia. Sehari kurang satu gelas, satu hari. Kalau 10 gelas kurang satu hari satu, dan ini dalam tempoh 10 hari mungkin sudah hilang sudah. Sebab apa? Haramnya arak tidak berlaku ketika berada di Mekah. Dia berlaku ketika di Madinah setelah 13 tahun Islam diturunkan. Sebab itulah kita lihat Rasulullah bagaimana dia jalankan dakwah secara stages.
dan kita perlu mengikut kaedah begitu. Saya masih ingat lagi, kadang-kadang kan orang katakan masyarakat Cina yang masuk Islam, lepas tu dia minta jangan tidur, jangan duduk di rumah dia, kerana dia kata rumah dia ada patung, rumahnya kalau mak dia masak ada babi, rumahnya ada anjing, all sorts of problem. Walhal benda ni adalah benda kecil-kecil yang boleh diselesaikan melalui fiqh yang mudah. Dan fiqh yang mudah ini tak semestinya kita pakai Syafi'i semata-mata. Walaupun negara kita memang Syafi'i, tetapi kita ada 4 mazhab yang semuanya ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu saya kata pendekatan itu mestilah mencerminkan kita ni berilmu. Kalau boleh kita mesti ada ilmu tentang kalau tak dapat keseluruhan mazhab, sekurang-kurangnya kita tahu apakah pandangan ulama tentang ini. Saya pernah ada satu kes yang ada anjing. Siap ditanya saya, boleh tak saya duduk rumah? Dia masuk Islam melalui saya syadahkan dia. Lepas tu sebab dia duduk dengan kakak dia satu bilik, sebab dia rumah kecil kan, kakak dia ada belah anjing dalam rumah. Kalau saya kata kau tak boleh duduk rumah tu, dia nak duduk mana? Kita rumah tumpangan pun tak banyak. Dan kalau dia keluar rumah, mestilah terpisah dengan ibu bapaknya. Kita tidak mahu. Kalau saya tak mahu dia keluar daripada keluarga dia. Duduk situ. Walaupun ada anjing pun tak apa, itu boleh basuh. Dan kita kena tahu najis yang kena basuh najis berat tu masa bila. Dia ada banyak pandangan dan kaedahnya. Kalau tak kat sentuh, tak ada masalah. Yang ni kita kena belajar fiqh lah nanti. Itu dalam fiqh mu'allaf insya-Allah. Saya tak mau cakap panjang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana hari ini saya dijemput bersama dan malah duduk bersama Tun di sebelah Tun. Syukur Alhamdulillah. Dan kita dapat berkongsi. Saya tengok Tun punya idea macam mana Islam dulu sampai ke Korea, lepas tu bagaimana dia berkembang. Itu pun sangat menarik sebenarnya. Sebab saya pun kadang-kadang menggunakan contoh Cina. Bagaimana Islam sampai ke China, kemudian China bagaimana kembangkan Islam tu sampai ke seluruhan China, dan bagaimana orang China juga membawa Islam ke Nusantara ini. Sehingga kan Wali Songo itu pun antaranya ada yang berbangsa Cina. Yang tu banyak orang tak tahu. Bagaimanapun saya rasa Laksamana Cheng Ho telah menjalankan tugas dia dengan besar dekat Melaka, dan Alhamdulillah masjid di Melaka pun semuanya bentuk macam tu kan, mereka bentuk. Mana ada negeri lain? Terengganu lah. Sampai Terengganu juga. Ya, Terengganu pun sampai Cheng Ho ni sebenarnya. Dan Alhamdulillah pengaruh itu besar, dan tanggungjawab itu menjalankan dakwah itu sangat besar. Dan bagaimana dakwah dijalankan mengikut sirah Nabi Rasulullah SAW itu cukup banyak membantu kita untuk menjalankan tugas kita. Perkim ini dari dulu lagi yang mengajak orang kepada Islam. Bila sebut saja macam mana mau masuk Islam, perkim. Orang tidak kata makma pun. Perkim masuk Islam kat mana? Kat perkim. Saya dulu macam tu juga. Tapi dulu saya heran, tidak ada perkim di Sabah dulu. Tidak apalah kita ada usia di Sabah, Alhamdulillah. Saya bersyukur kerana dapat berjumpa dengan pendakwah perkim, dan juga dapat dengar sedikit daripada pandangan pendakwah. Dan saya dapati bahawa mereka memang pun faham tentang tugas sebagai pendakwah. Kita perlu pandai bijak mendekatkan diri kita dengan orang lain, bukan dengan secara sekaligus nak jadikan orang lain tu orang Islam. Kadang-kadang kita dapati ramai orang yang cuma nak utamakan yang tak boleh saja. Yang boleh tak disebut. Sebab tu tadi saudara kita bercakap tentang yang boleh dengan yang tak boleh. Dan macam minum arak pun dijelaskan bahawa di masa Nabi berada di Mekah belum ada larangan itu. Kemudian di Madinah baru berlaku larangan itu. Itu pun bukan sekaligus.
perlahan-lahan. Jadi kita patut ikut cara-cara Nabi. Tak ada contoh yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap dengan sikit sebanyak dapat kita bincang hari ini, kita dapat lebih jelas tentang tugas pendakwah. Bukan nak keras, bukan nak hukum saja, tetapi nak beransur-ansur mengambil kira pendapat orang lain itu, amalan mereka tidak mudah untuk kita hentikan dengan serta-merta. Kita buat secara perlahan-lahan dan insya-Allah kita akan lebih berjaya dalam tugas kita. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Sunno supaya yang mengadakan majlis pada hari ini, dan saya berharap sekali-sekala kita jumpa juga untuk kita berbincang tentang masalah-masalah yang menghalang kita daripada menjalankan tugas kita sebagai pendakwah. Memang pun tiap seorang Muslim adalah pendakwah, dan sikit sebanyak kalau tak boleh dengan secara langsung bercakap dengan berkenaan dengan agama, sekurang-kurangnya kita tunjuk bahawa orang Islam itu adalah orang yang bertimbang rasa, yang mengambil kira perasaan pihak lain, yang tidak keras dan tidak zalim. Kita selalu harus menunjuk bahawa penganut agama Islam adalah orang yang utamakan keadilan seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. InsyaAllah kalau kita hukum dengan adil, maka lebih mudah lagi dakwah kita berkesan, sehingga akan ada pihak yang akan menerima agama Islam kerana ini adalah agama yang terbaik yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disebar kepada seluruh umat manusia. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allah.